Ekonomi dapat dirujuk dengan definisi ilmu berkaitan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan. Sejauh manakah kepentingan sistem ekonomi dalam kehidupan manusia dan bagaimanakah wujudnya beberapa sistem ekonomi yang berbeza? Perkembangan sistem ekonomi ditelusuri seawal dari sejarah Yunani Purba, selanjutnya sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, ekonomi dikonotasikan sebagai ilmu berkaitan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan. Dari bahasa Yunani kuno, Greek, ekonomi bermakna mengatur urusan rumah tangga. Istilah muamalah madiyah dalam bahasa Arab adalah ditakrifkan dengan peraturan manusia yang ditetapkan dalam pergaulan dan perkembangan manusia. Ekonomi adalah pengetahuan tentang kegiatan yang manusia menguruskan harta, sama ada dari aspek pengeluaran, pengagihan atau penggunaan. Hal ini sangat diperlukan manusia dalam memenuhi keperluan dan kehendak kehidupan mereka. Faktor perkembangan ekonomi merangkumi sumber-sumber pelaburan, sumber daya manusia, semangat keusahawanan dan usaha sama, dan kemajuan teknologi. Perkembangan sistem ekonomi akan ditinjau pada tempoh masa sejarah purba melalui tamadun Yunani. Seterusnya akan ditinjau pada tempoh masa terkini yang akan melihat kepada sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan seterusnya sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi tamadun Yunani. Tamadun Barat merupakan tamadun yang berteraskan kepada pemikiran dan falsafah tamadun Yunani dan Rom. Tamadun Yunani adalah tamadun yang berasal dari tamadun terawal Barat, iaitu tamadun Aegean. Ekonomi Yunani purba adalah berbeza daripada ekonomi yang ada sekarang dari sudut skala. Ekonomi adalah lebih kecil dan berbeza dari sudut kualiti. Hal ini adalah demikian kerana kurangnya mentaliti untuk berkembang produktif dan pasaran-pasaran yang tidak terhubung sebagaimana yang ada di dunia moden sekarang. Aktiviti ekonomi berada di bawah aktiviti sosial dan politik, rentetan sistem nilai Yunani yang menekankan kesejahteraan komuniti berbanding individu. Aktiviti ekonomi dilihat penting hanya sekadar untuk warga negara Yunani yang lelaki untuk menyediakan sara hidup dan keperluan bagi dirinya sendiri dan keluarga. Selanjutnya, sepanjang tempoh klasik sejarah Yunani purba, iaitu 480 sehingga 323 sebelum Masihi, peningkatan populasi dan juga perkembangan politik mempengaruhi pelbagai sektor ekonomi. Sepanjang kebanyakan masa dalam Yunani purba sebelum tempoh Helenistik, ekonomi banyak dikuasai oleh perusahaan bebas dengan pemilikan peribadi dan campur tangan kerajaan yang terhad. Keutamaan yang diberikan oleh kerajaan pada masa tersebut adalah untuk memelihara keharmonian seperti dalam ekonomi, seperti menggubal undang-undang, menguruskan pertikaian dan memastikan makanan adalah mencukupi untuk rakyat pada harga yang mencukupi dan mengutip pendapatan daripada aktiviti ekonomi melalui cukai untuk menanggung perbelanjaan kerajaan. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang idealnya terbentuk dari penentangan terhadap ketidakadilan perjalanan sistem monopoli Gereja Katolik Rom. Rakyat menuntut perubahan dan kritikan dilakukan. Kritikan ini akhirnya menghasilkan satu sistem baharu, iaitu sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme adalah suatu ideologi untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan, walaupun dengan menggunakan cara menganiaya dan memeras. Ideologi kapitalisme berpandukan nilai sekularisme. Dalam menjana keuntungan yang tertinggi dan terbaik, sistem ekonomi kapitalisme menekankan 4 kebebasan yang dipraktikkan seiring dengan kehendak ideologi mereka, iaitu kebebasan beragama, kebebasan bersuara, kebebasan menuntut hak milik dan kebebasan privasi diri. Di Amerika, lahirlah kapitalisme berhubungan dengan material yang begitu maju dari sudut peradaban industri. Merujuk kepada sejarah, kapitalisme diasaskan hasil pemikiran jago ekonomi klasik iaitu Adam Smith. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis: pertama, menyasarkan kekayaan segera, produk, maksimum dan kepentingan individu sebagai matlamat utama. Kedua, individu bebas melakukan apa sahaja termasuk perkara yang salah dalam mencapai kekayaan peribadi. Ketiga,
menggunakan kuasa veto dengan membuat keputusan secara individu sahaja tanpa mementingkan dan mengambil kira pandangan orang lain dalam sesebuah perbincangan. Keempat, pemimpin tidak berperanan penting kerana sistem mengambil kira dan mengutamakan pandangan individu yang banyak menyumbang kepada sesebuah kumpulan dengan mempedulikan keputusan ketua. Kelima, mendakwa kepentingan peribadi sebagai kepentingan sosial atau umum. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang terbentuk dari kritikan terhadap sistem ekonomi kapitalis. Ketika beberapa kekurangan sistem ekonomi kapitalis telah dikenal pasti, kritikan terhadapnya mula dilakukan. Kritikan ini akhirnya membentuk sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai pihak yang peranan penting dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merancang, mengambil keputusan ekonomi dan mengatur semua kebijakan yang bertujuan untuk memberikan keserataan dalam menangani semua masyarakat. Terbentuknya sistem ekonomi sosialis ini tidak terlepas dari pemikiran Karl Marx dan juga Frederick Engels. Kedua orang tersebut mulai mengenalkan sistem ekonomi ini melalui bukunya yang berjudul The Communist Manifesto. Dalam buku tersebut, mereka memberikan beberapa kritikan kepada penerapan sistem ekonomi kapitalis. Menurut mereka, sistem ekonomi tersebut menimbulkan banyak masalah dalaman negara sehingga sangat tidak layak untuk diterapkan di sebuah negara. Selain itu, sistem ekonomi ini juga menghadirkan individu yang selalu ingin bersaing dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis juga tidak diawasi oleh pemerintah. Jadi, pihak swasta memiliki kendali penuh atas perniagaan mereka. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Pemerintah mengatur semua sumber kesamaan status sosial. Pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang berkuasa dalam merancang dan memutuskan sesuatu hal yang berkaitan dengan ekonomi. Tidak ada persaingan bebas. Pemerintah merupakan pusat dalam pengambilan keputusan. Jumlah produksi menjadi terbatas. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang terbentuk sendiri, iaitu tidak berkaitan dengan sistem atau evolusi pemikiran manusia. Sistem ini terbentuk sebagai satu sistem atau cara yang ditetapkan oleh Allah, tidak berlandaskan dari perkembangan pemikiran atau proses perubahan peradaban yang dipikirkan oleh manusia. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang mana berdasarkan wahyu yang telah diturunkan melalui Nabi dan perlu dipatuhi, dikenali sebagai muamalat maliyah, sebagai mizan, iaitu urusan harta dalam syariat. Persoalan yang lebih ditekankan ialah tentang proses pengagihan, yang mana pengagihan perlulah diteruskan dengan adil dan tiada penyelewengan yang berlaku. Sistem ekonomi Islam juga sangat menekankan soal ketulusan dalam perniagaan. Sistem ekonomi Islam juga menekankan etika dan nilai-nilai kerohanian kerana dapat membantu pelaksanaan pengagihan yang adil. Selanjutnya disenaraikan ciri sistem ekonomi Islam seperti yang berikut. Pertama, mekanisme pasar adalah melalui pasar. Setiap individu bebas berinteraksi di antara satu sama lain dalam bermuamalah dan masing-masing bebas bersaing, namun masing-masing tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Yang kedua, sistem kepemilikan merupakan milik individu dan milik bersama. Harta secara mutlaknya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang dimiliki oleh individu sebenarnya adalah amanah daripada Allah. Yang ketiga, insentif utama yang selalu dipertimbangkan adalah berbentuk kerohanian, iaitu ganjaran pahala. Amalan ekonomi ini juga dikaitkan dengan kepentingan dunia dan akhirat.
kesimpulannya adalah sistem ekonomi diwujudkan demi memenuhi keperluan manusia dalam kehidupan yang mana memerlukan harta dan perkara-perkara yang lain. Seiring dengan peredaran masa, faktor ekonomi berkembang adalah dari segi sumber pelaburan, sumber daya manusia, semangat keusahawanan dan usaha sama serta kemajuan teknologi. Ideologi dalam sistem ekonomi konvensional adalah berasaskan pemikiran manusia dan juga terkesan kepada perkembangan semasa. Oleh sebab itu, pastinya wujud kelemahan akibat keterbatasan pemikiran manusia itu sendiri. Kewujudan sistem ekonomi Islam juga adalah satu penyelesaian yang sangat unggul berteraskan pimpinan Tuhan dan panduan kitab-kitab syariat. Sebenarnya sedia ada adalah penyelesaian kepada kelompongan yang ada dalam sistem ekonomi sedia ada hasil ciptaan manusia itu sendiri.